لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. صعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Dan janganlah kamu berbahas, bermujadalah dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka. Dan katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kami juga Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya lah kami patuh dengan berserah diri. Tafsir ayat ini, Qatadah berkata, yang lebih daripada satu ahli tafsir, Imam Qatadah dan juga lebih daripada seorang ahli tafsir, bahawa ayat di atas dimansuh dengan ayat As-Saif. Ayat di atas dimansuhkan. Nasih dia yang menasailah ayatul saif, makna ayat pedang, maknanya ayat perang. Dan tidak ada pilihan lain bagi mereka ini ahli kitab yang masuk Islam atau membayar jizyah. Bagi ahli kitab pilih dua, sama ada dia terus masuk Islam ataupun dia kena bayar jizyah. Tahu yang ketiga ialah bil harb, ini perang. Akan tetapi ada beberapa ahli tafsir yang berpendapat bahawa ayat di atas adalah muhkamah. Apa muhkamah? Ayat yang tetap, tidak dinasahkan hukum dia. Sehingga bagi ahli kitab masih terbuka kesempatan untuk diajak berdebat, mana berbahas tentang agama dengan cara yang terbaik, sebagaimana firmanullah ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, yakni kebijaksanaan, dan nasihat pengajaran yang baik. Dan pendapat yang kedua juga berlaku, terdapat orang daripada ahli kitab yang jujur, yang mahu menerima kebenaran dengan mempertahankan pendapatnya sendiri. Di pendapat yang kedua juga ada berlaku terhadap orang-orang ahli kitab yang jujur, yang mahu menerima kebenaran dengan mempertahankan pendapatnya sendiri dalam keadaan yang demikian. Maka perdebatan hendaklah dihentikan
dan beralih ke jalan kekerasan, iaitulah dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang zalim. Dalam ayat tadi dia ada beberapa pendapat ulama berhubung dengan masalah ini. Dia mengatakan ayat ini mansuh terus dipakai dengan ayatul saif, iaitu ayat jihad. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzan lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Dan sebagian kami telah menurunkan, dan sebagaimana kami telah menurunkan kitab-kitab agama kepada rasul-rasul yang telah lalu, itu Injil, Taurat, Zabur, semua ni. Demikianlah kami turunkan pula kepadamu, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kepada Nabi SAW, kitab Al-Quran. Maka orang-orang yang kami berikan kitab, yakni Taurat dan Injil, dimasukkan dengan ahli kitab yang masih berpegang dengan kitab asal, tidak diubah. Kami berikan kitab Taurat, Injil, ada yang beriman kepada Al-Quran, dan ada juga sebagian dari orang-orang Mekah beriman kepadanya, dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat keterangan kami, melainkan orang-orang yang degil dan dalam kekufurannya. Dan engkau, wahai Muhammad SAW, tidak pernah tahu membaca sebuah kitab pun sebelum turun Al-Quran ini, dan tidak pula tahu menulis dengan tangan kananmu. Kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis, tentulah ada alasan bagi orang kafir yang menentangmu akan merasa ragu-ragu tentang kebenaranmu. Tuduh Nabi mereka ataupun membuat sendiri kitab. Itu hikmat. Ulama mengatakan Nabi tidak menulis. Kita kalau tidak menulis dan tidak tahu membaca menulis, orang panggil apa? Bodoh orang ni. Rasul tidak menulis dan membaca, itu satu kemuliaan besar, satu kelebihan besar, hikmat besar. Sebab kita menulis, belajar membaca dan menulis untuk menimba ilmu daripada wasitah perantaraan pembacaan. Ada Rasul tak ada wasitah, dia direct terus wahyu turun, lagi besar. Itu beza. Sini kita tak boleh nak persamakan. Nanti dia kata saya nak ikut Rasul, lalu Rasul tak membaca dan menulis, jadi saya tak nak baca menulis lah. Itu kacau kerja. Dari mana tak membaca menulis, bagi Rasul itu satu hikmah besar. Itu satu pendapat ulama. Ada pun pendapat ulama yang lain dimaksudkan ummi di sini bukan makna tak membaca menulis. Dia hujah mereka banyak. Ummi mana asal kan? Kita ni asal daripada ummi, ibu. Maksudnya semua makhluk berasal daripada nur Rasulullah SAW. Dan hadis Jabir dan hadis yang lain. Itu maksud dia. Mana ummi dengan mana asal. Asal semua makhluk daripada dia. Itu satu pendapat. Jadi ada dua pendapat. Jadi pendapat yang mengatakan di sini tidak menulis baca kerana ada hikmat yang asing, bukan satu makna kelemahan.
tidak menulis rasul dan tidak membaca itu bukan satu kekurangan, tetapi itu satu hikmah besar supaya mereka tidak dituduh. Nabi tak berkawan tak apa dengan orang pun dia tuduh juga Nabi reka kitab lah, tulis macam-macam. Ini di antara tuduhan jahat daripada golongan yang sengaja degil, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa selama engkau bersama kaum tidak pernah membaca sebuah kitab pun dan tidak pernah menulis dengan tangan kananmu, yang mana diketahui oleh kaum. Jika seandainya engkau pernah menulis dan membaca, seandainya kau pernah menulis dan membaca sebuah kitabnya, nascaya orang-orang yang mengingkari kenabianmu akan beralasan untuk meragui Al-Quran ini, sebab dia menyatakan Quran itu tulisan Nabi pula. Bahkan sebahagian daripada mereka telah menyatakan keraguannya, padahal mereka mengetahui bahawa engkau tidak pernah membaca dan menulis. Itu antara manusia yang penyakit ni berat, itu inat, degil. Dia orang degil ni nampak hujah pada tak nak pakai kan. Pegang hujah, memang sebenar hujah tu, dia buat dah, itu degil punya. Kalau yang tak degil tak diterima kebenaran dan dia berbincang menerima yang baik. Adapun inat atau jenis keras kepada orang. Ini kalau dapat modal Nabi Muhammad membaca, wah lagi digayau. Dia buat isu besar. Ya, isu besar dia buat bahawa sini Quran tu tulisan. Ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang ikhlas, yang punca pada batin hatinya bersih, seperti Abdullah bin Salam, antara ahli kitab yang pakar bahasa. Dia tengok je Quran, dia jam terus. Dia kata ini bukan kalam manusia. Ya, dia tengok je Quran dengan gaya bahasa, dengan balarah dia tinggi semua kan, oh ini bukan kalam manusia ni. Ini memang kalamullah, hebat. Bagi mereka yang ikhlas dengan keilmuan yang ada pada mereka, terang bersuluh benda. Akan tetapi orang-orang yang diberikan ilmu mengakui di dalam dada mereka bahawa ayat-ayat Quran itu adalah firman Allah Ta'ala yang diwahyukan kepadamu, ya, wahai Muhammad SAW. Tiada yang mengingkari ayat-ayat Allah selain orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Zalim paling besar ni tadi. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku. Luqmanul Hakim menyebut siri pendedahan Quran terhadap kisah orang saleh. Luqmanul Hakim, nama dia dipaparkan dalam Al-Quran. Apabila memberi nasihat kepada anak ni, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu mensyirik, menyekutukan Allah Ta'ala, sebab inna syirka la zulmun azim, syirik tu zalim paling besar kali. Paling besar ialah menyekutukan Tuhan. Zalim mana meletak benda tak kena tempat. Ini paling teruk sekali. Sebab apa? Sebab ketuhanan milik Tuhan, milik Allah Ta'ala, dia pergi letak ni kepada patung, binatang, itu sesat, yang menyebabkan orang sedemikian kedudukan di akhirat adalah kekal dalam neraka selama-lamanya. Bawa sikitlah zalim kepada orang, zalim kepada makhluk yang lain, sama ada yang berakal atau tidak, dengan berbagai bentuk kezaliman yang maklum. Dan ketiga, zalim pada diri sendiri. Ini antara ini. Zalim pada diri sendiri maknanya dia tidak menunaikan tanggungjawab perintah Allah Ta'ala yang mana boleh membawa dia selamat dunia dan akhirat. Ya, dengan bahawa dia melibatkan diri dia kepada kemurkaan Tuhan yang menyebabkan dia akan terbakar besok, dia azab besar di akhirat. Atau orang zalim pada diri sendiri, dia tahulah benda tu boleh membawa kepada kemusnahan. Dia sengaja pergi dengan sebab dia telah dibodohkan oleh nafsu dan syaitan. Ya, itu zalim di sini. Bertikabil ma'asi, mengerjakan maksiat, itu dipanggil zalim di sini. Jadi 3 peringkat.
Zalim diri kena atas daripada orang lain, makhluk lain, dan zalim paling besar dengan Tuhan. Ya Allah. Akan tetapi orang-orang yang diberikan ilmu mengetahui dan dada mereka bahawa ayat-ayat itu adalah firman Allah Ta'ala, ya, wahai Muhammad SAW, tiada yang mengingkari ayat melainkan orang yang zalim dengan dirinya sendiri. Mereka tahu tindakan itu membawa kepada apa? Kemusnahan yang amat besar di akhirat. Qala Allah Ta'ala innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka hukuman Tuhan, yakni dengan azab, mereka tidak akan beriman walaupun datang kepada mereka segala keterangan dan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran Rasul-Rasul, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakit. Ini kembali pada hakikat semua orang-orang yang mana haqqat alaihim kalimatu rabb, orang yang telah ditetapkan, ya, hukuman Tuhanmu dengan azab, mereka tidak akan beriman. Ini yang masukkan dalam ayat sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja kepada mereka yang Muhammad, kamu beritahu ke, ingat kepada mereka, ataupun kamu tidak memperingatan mereka, tak beritahu, tetap mereka tidak beriman kepada Ta'ala. Ini golongan kafir yang dimasukkan dalam ayat ini, iaitu haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Mereka tanda senarai kepada azali, dia tetap tak beriman, dan tempat mereka adalah azab yang besar di akhirat besok. Satu. Maka dalam ayat yang lain pula, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini macam mana ulang? Jadi ayat macam nampak macam ada pertembungan. Tak, dia tak ada. Quran tak pernah bertembung. Sama-sama ayat, sama-sama hadis tak. Benar memahami makna dia. Jadi ayat yang mengatakan sawaun alaihim, sama je atas mereka, dimasuk dalam masuk sini. Mana orang yang telah ditaksis di azali, tempat dia sampai ke akhirat dalam neraka. Adapun kafir yang Tuhan dah taksis pada azali, dia sekat jalan, kemudian dia masuk Islam balik. Itu dimasuk dalam ayat tadi, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sekiranya mereka itu berhenti daripada kekufuran, kekafiran mereka, maka yughfar lahum ma qad salaf, Tuhan ampunkan segala dosa yang telah lalu. Ya, dia masuk Islam umur 70 tahun nak mati. Banyak dosa dia lakukan tu. Ya, syirik. Bila dia mengucap, dia habis semua, dia bersih. Tuhan tak bagi tawaran khas kepada mereka supaya cepat meninggalkan kekotoran, kekufuran tu. Maka Tuhan hapuskan semua, ya. Yughfar lahum ma qad salaf. Tuhan ampunkan segala dosa dia dulu, dosa syirik, habis bersih dan ni. Itu satu tawaran besar. Jadi maknanya dua keadaan. Ada yang telah ditaksis di azali, mereka hidup dan mati dalam keadaan kufur, dan ada yang sekerat jalan kemudian mereka patah balik masuk Islam dan mendapat tawaran besar dengan keampunan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun datang kepada mereka segala keterangan, tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran Rasul-Rasulnya, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakit. Sampai pergi di akhirat, barulah dia minta kembali balik ke dunia, tu tak ada apalah, ya. Dia kan azab tu pun dia dah mengeluh ni, sebab tidak akan dicabut nyawa, tidak akan dipisahkan roh dengan jasad, melainkan dia telah didedahkan tempat mereka di sana. Tanah buka asap. Itu kalau sekiranya dia ahli saadah, orang kebajikan, itu yang kita tak boleh lambatkan dia. Dia cepat kalau nak melompat terus. Kita pula tu tunggu anak 2 hari balik, kacau. Itu merosakkan, ya.
menyeksa dia lagi. Dia tak boleh lambatkan, cepat hantar dia. Kalau dia min ahli sa'adah, daripada ahli kebajikan, taat, setia dia dengan Ta'ala, tempat dia nampak hebat, ini nak pergi ke kita pun lambat-lambatkan kan, kita bagi. Kalau dia min ahli syaqawah, daripada ahli kecelakaan, yang mana terhidup dia dulu pun dia berteri-teri melawan Tuhan mana, ya. Maka kita pun jangan simpan lambat, buat suri pergi hantar cepat. Ya, pergi hantar cepat tu, malaikat ada tunggu malaikat maut. Kau dulu kau tak percaya kan, dia tanya apa azab kubur gitu kan, dah mati habis kira, tunggu pergi hantar cepat ni. Dia di belasah malaikat tadi, saya tanya memang tak dapat jawab, marrabbuka kan. Ada pertanyaan dalam alam barzah, dalam konteks akidah semua tadi. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tanya kam arkamus salah, berapa hukum sembahyang? Dia tanya kan, hukum sembahyang berapa? Dia tanya siapa Tuhan kamu? Mana kalau atas dunia dia bertuhankan Allah Ta'ala, yang lain terjawab. Bila dia bertuhankan Tuhan dengan seni syariat, dia akan dia tahu. Sebab tu Tuhan dia hamba, mana dia menjalankan tugas. Tapi kalau Tuhan dia tak kenal, dia nak jalan tugas apa? Tuhan dia tak kenal. Sebab dia tanya benda besar. Mar rabbuka wa man nabiyuka, semua itu soalan besar. Qala Allah Ta'ala wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nazirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad SAW mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Jawablah wahai Muhammad SAW, sungguhnya urusan menurunkan mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah Ta'ala. Dan aku hanya seorang rasul pemberi amaran yang jelas nyata. Patutkah mereka meminta mukjizat-mukjizat yang lain? Tidakkah cukup bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran, yang mukjizat terbesar tadi, yang dibaca kepada mereka sesungguhnya Al-Quran yang dibaca kepada mereka sesungguhnya diturunkan itu mengandungi rahmah dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah. Dan katakanlah wahai Muhammad SAW, cukuplah Allah Ta'ala menjadi saksi yang mengetahui perkara yang berbangkit antaraku dengan kamu, dan mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Dan mereka yang percaya kepada mereka yang salah dan tidak percaya kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ulaika humul khasirun. Keterangan di tafsir, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni menyatakan dalam firman ni tentang orang-orang musyrikin. Golongan musyrik mana orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan Tuhan, menduakan, ya. Allah Ta'ala suruh kita apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah Ta'ala itu kerja besar. Jangan mentasyrik, menyekutukan. Habis. Sebab menyekutukan Tuhan ni mencabar benda paling besar, mencabar ketuhanan Allah Ta'ala. Sebab besar, dia batalkan habis amalan, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ayazabillah. Dia Allah Ta'ala berfirman dalam ni tentang apa, orang-orang musyrikin yang menyatakan kebenarannya, iaitu mengapa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya tidak diberikan mukjizat. Dia pula nak soal. Kadang-kadang dah sampai bodoh macam tu kan. Siapa kamu nak pergi soal? Mana ada mukjizat kan? Sebagaimana yang telah didirikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya mukjizat itu adalah urusan Allah.
Yang pertama, apa makna dia? Jangan masuk campur benda yang bukan urusan kamu. Itu urusan Allah Ta'ala. Dia nak bagi cepat, dia nak bagi mukjizat terlambat, apa bentuk, cara macam mana, itu bukan urusan kita. Ya. Urusan kita apa? Izharul ubudiyah, menzahirkan kehambaan dengan Allah Ta'ala. Itu tugas kita. Adapun memberi balasan macam-macam, itu bukan hak itu. Itu hak mutlak Tuhan. Jangan dicampur aduk. Ya, jangan tidak adab usaha. Dan inilah menjadi satu mainan golongan-golongan kafir yang sesat zaman dahulu. Mana mukjizat tak ada. Bila hantar mukjizat dia buat hal pula. Nabi Ismail buat mukjizat besar, entah apa, unta keluar daripada batu. Itu keluar, ya, terbelah, keluar unta. Tapi apa yang jadi? Yang jadi lain cerita. Akhirnya unta tu dibunuh. Turun bala habis. Allah. Kemudian Tuhan mengetahui bahawa permintaan mereka akan mukjizat-mukjizat itu tujuannya adalah hanya untuk menguji. Bukan mereka nak apa? Nak beriman sungguh, tapi nak mencuba saja, menguji. Kalau nak cukup, atas izah besar dah ada dah. Paling besar Quran tu. Cukup. Perkara menguji, dan jika didatangkan mukjizat itu pada mereka, mereka tidak akan menyerah kepada kebenaran. Dia pusing macam-macam, kan? Semua banyaklah cerita kepada baginda Islam. Isra Mi'raj macam mana, kan? Dah tanya satu-satu, ya, terterang, tak ada jam lah. Sampai orang Rasulullah lalu pada malam tu nampak kadah diminum air semua, kan? Dia nampak, dengar suara orang tu pun tanya, mengaku ada dengar suara Rasulullah. Habis clear betul. Tak ada satu pun benda yang datang syak, 100% terang, jelas. Apa dia kata? Antas sahir, kau ni sihir yang habis. Dia kaedah dia gitu, dan bila musuh dia sudah tersantak ke dinding dengan pukulan nas Quran hadis, dia tak boleh pergi lah. Dia nak larikan isu, dia buat tuduhan lah. Dia buat tuduhan, dituduh je apa? Rasulullah sahir, tukang sihir. Ya, sampai akhir zaman perkara ni macam tu. Ya, dia tengok ulama bila bawa Islam, dia tak boleh pergilah, tepat semua. Apa dia buat isu, dia tuduh. Dia tuduh, dia label ke lah. Oh, ini macam-macam style sampai kiamat tu perangai dia. Perangai Abu Jahal, perangai Abu Lahab lagi. Ya, dia dah tak boleh pergi jam, dia nak lawan Quran. Quran dia panggil apa? Hujjatun damirah. Hujah yang akan pecahlah kepala mereka siapa yang nak berdepan ni. Ya. Quran segegar buat satu surah, dia tak boleh pergi. Ya, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ada banyak ragu tentang apa ayat, bawa satu surah ya, dan panggil sekutu kamu. Sebab zaman Rasulullah ni masyhur apa? Pada zaman Nabi Musa sihir, pada zaman baginda ahli bahasa, ya, sastra tinggi semua, panggil ahli bahasa kamu, lawan Quran kalau boleh. Jam ni dan wa in kuntum taf'alu walan taf'alu, jika kamu tak boleh buat, walan taf'alu, dan kamu sememang tak boleh buat, maka fattaqun nar, takutlah kamu akan bakaran neraka yang amat dahsyat. Wa quduhan nas wal hijarah, unggun neraka itu ialah manusia dan juga batu-batu. Batu-batu yang direka bentuk menjadi berhala itu akan disumbat di bawah kerak neraka sebagai pembakar bersama dengan orang kafir yang ingkar tadi. Itu dahsyat tak dahsyatnya keadaan. Allah Karim. Jadi minta mukjizat sebagaimana diberikan mukjizat pada nabi-nabi yang dahulu, padahal terang dah. Quran tu mukjizat paling besar. Dan sungguhnya mukjizat itu adalah urusan Ta'ala. Sebab mukjizat apa makna? Benda yang melemahkan hujah. Dia datang pap, tak boleh jawab, tersandar dia. Tu. Maka Quran siapa berani lawan? Ya, tak ada siapa berani berdepan lah. Memang hancur jawab dia. Bukanlah satu perkara yang sukar Tuhan mengetahui bahawa permintaan mereka itu akan mukjizat-mukjizat itu tujuannya adalah hanya untuk menguji. Dan jika didatangkan mukjizat pada mereka, mereka tidak akan menyerah kepada kebenaran. Dia pusing kot tu pula. Ya. Ini jenis apa dia panggil? Inat. Keras kepala. Tetapi akan menganggapnya sebagai sihir tu. Dia tak boleh pergi, dia tuduh pula Nabi. Antas sahir.
yang kau ni tukang sihir yang Muhammad. Bila Nabi pakai belajar tukang sihir? Ya, keadaan Rasulullah SAW tu nampak jelas tuan pelihara. Dia tak ada unsur luaran yang boleh mempengaruhi dia. Ya, ada. Kembali pada hakikat apa? Bahawasanya may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Tuhan beri tunjuk, tak ada orang boleh sesat dia. Dan siapa yang dia tersesat, tak ada siapa boleh bertunjuk. Dan terkembali pap habis kerat. Jadi kita syukur kepada Ta'ala bila Tuhan mentasiskan kita jadi orang yang beriman. Bukan benda besar, bukan benda kecil lah ni, benda besar tu. Cerdik macam mana manusia pun, kalau dia tak ditaksiskan beriman, dia tak akan dapat iman. Banyak orang taraf profesor ada tadi, hebat-hebat pada pandangan dunia. Hari dia pergi sembah patung batu, dia sembah benda tak bernyawa. Terjam, tak boleh pergi sebab tak ada pilihan. Tetapi akan menganggapnya sebagai sihir untuk membenarkan sikap, ya, pengingkaran mereka, ya, kepada Allah dan kepada Rasul yang diutus, sebagaimana firman-Nya, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqah mubsiratan fazalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tiada yang menghalang, ma mana'ana, tiada yang menghalang kami daripada menghantar turun mukjizat. Allah Ta'ala kata nak hantar hari ni boleh, berlambat-lambat dia boleh hantar ni kan. Nak jenis mana, nak pukul habis semua boleh berlaku. Mak dulu macam dia pukul habis satu zuriat pun tak tinggal, bernama habis angkat dia, hempas macam-macam tadi. Bila-bila masa je, anytime mana. Dan tiada yang menghalang kami daripada menghantarkan mukjizat yang mereka minta itu, melainkan kerana jenis mukjizat itu telah didustakan oleh kaum-kaum yang telah lalu. Ya. Dan di antara kami telah pun memberikan kepada kamu kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang menjadi keterangan nyata. Yang besar yang nampak keluar celah batu kan. Lalu mereka berlaku zalim kepadanya, ya, dibunuhnya, dan binasalah kami. Dan binasanya kami tidak menghantar turun mukjizat. Dan biasanya kami tidak menghantar turun mukjizat. Mukjizat itu melainkan untuk menjadi ancaman, ya. Allah bagi kebinasaan orang-orang yang memintanya kalau mereka tidak beriman. Turun dia ni kalau degil ke, tuan sapu bilicin ni minta. Dan banyak berlaku dah dan umat-umat yang telah terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang telah lalu. Maksud di sini katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apakah tidak cukup sebagai mukjizat bahawa kepadaku telah diturunkan Al-Quran. Mana Quran mukjizat paling besar kali, yang mengandungi berita dan kisah-kisah orang yang terdahulu semua di dalam itu, ya, serta berita-berita yang akan datang. Ya, itu maknanya apa? Hebatnya Quran. Dia boleh tangkap benda lepas, benda akan datang semua siap. Padahal adalah seorang ummi yang tidak pernah belajar membaca menulis, ya, boleh menceritakan benda yang hebat-hebat. Itu menandakan terang mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, membuktikan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi antara aku dan antara kamu, Nabi. Cukup, ya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, bukan dalam perut kamu. Langit bumi semua dalam ilmu Tuhan yang maha mengetahui, serta mengetahui bahawa aku adalah benar. Aku ialah Nabi, kata. Kau tak beriman pun hakikat Tuhan dah membenarkan Nabi SAW, dan Nabi merupakan kekasih yang paling hebat, ya. Kalau tidak kena dia tidak dijadikan langit bumi. Dan Allah benar dalam dengan tugasku dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Jika aku berdosa, saya dia telah menimpakan seksa atas diriku. Ya, sebab kalau Rasul berdusta je habis.
tunggu bala daripada Allah Ta'ala akan sampai dan tak akan berlaku benda itu. Rasul tidak akan berdusta. Sebab apa? Sebab pendustaan Rasul dia akan ada efek pada masalah ketuhanan Allah Ta'ala. Kalau Rasul tu dusta, bermakna seolah-olah Tuhan tak kerti lantik. Jadi macam tu lah. Padahal Maha Suci Allah Ta'ala. Ya ta'ala Allahu uluan kabira, Maha Suci Tuhan daripada sifat naqais, kekurangan. Itu maknanya hikmat-hikmat Allah Ta'ala jadikan itu. Dikawal rapi itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak betul-betul melainkan itu semua wahyu daripada Ta'ala. Tuhan kawal rapi itu. Maka cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Bukan sekadar kita dalam langit bumi, semua makhluk dalam ilmu dia, bahawa ia adalah benar dalam tugasku menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu. Jadi aku dah sampaikan semua terang. Kamu beriman selamat, tak beriman kamu tunggulah maknanya. Jika ada berdosa nasihat, dia telah menimpakan seksa atas diriku. Allah Karim. Kemudian Allah SWT menyebut dalam surah Haqqah ayat 44, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan kalaulah Nabi besar kita Muhammad SAW itu menyampaikan Al-Quran, mengatakan atas nama kami serta dusta sebarang kata-kata rekaan dia, jawab dia apa? Tunggu azab akan turun. Kalaulah Nabi, mana kalaulah tu melalui tinai wujud, mana Rasul tidak begitu. Sebab Rasul adalah orang yang dipilih khas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan membawa amanah besar, iaitulah mengajak manusia kepada benda yang paling besar, iaitulah mengiktiraf ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar dan tunduk kepada syariat. Artinya antara benda besar. Pak Nabi berat tuan ni. Nak kopek daripada dada kawan tu kufur. Kita ini ceramah kadang-kadang mengajar ceramah sampai mati semua orang Islam ni. Rasa berdepan orang kafir, macam mana akidah dia yang kuat, nak bagi congkir, nak buang yang kecil-kecil. Macam barat rasul-rasul tu hebat. Ideologi yang dah kotor berkarat dalam kepala, nak pergi pusing balik supaya dia bersihkan balik, dapat cahaya iman. Masya-Allah. Atau mana tugas Rasul bukan sembarangan. Sebab tu banyak mukjizat diberikan oleh Ta'ala kepada para Rasul dia dalam berdepan dengan suasana yang sedemikian. Dan satu perenggan lagi, wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamma laja'ahumul azab wa la ya'tiyannakum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin yauma yakshahumul azaba min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Habis. Penamat tahun lagi Allah. Dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab. Mana tak datang kata azab, tak ada pun. Itu pegangan jahat dia tadi. Azab menjadikan, dan kalau tidaklah kerana adanya tempoh yang telah ditetapkan, tentu azab akan datang menimpa mereka, dan azab tetap akan datang menimpa mereka secara mengejut, sedangkan mereka tidak menyedari. Kerana benda itu telah mahassasallahu bil azal. Benda telah ditaksis oleh azal, tak siapa berubah. Tapi kalau Tuhan tak taksis begitu, maknanya dia punya perangai ini memang cepat sampai. Itu makna itu Tuhan bayar cash tu. Tapi kerana Tuhan dah tadi letak tak sudah siap sebelum ada kita, Tuhan dah set lah. Dia lantau masa bila, waktu ketiga mana, pada umat mana, dan dalam keadaan mana Tuhan hantar dia punya apa? Dia punya deraan tadi sebagai tindak balas kepada kezaliman mereka. Sudah siap. Jadi mereka minta tu tak payah minta lah, tunggu je lah. Itu yang banyak kena tu teruk. Dan azab paling besar dia tak faham, azab dalam tadi. Qad anzabakumullahu bil hayatil jismaniyah. Ulama ada. Atalah azab mereka bagi tak perasan, atalah azab dia di dalam. Itulah dia melebihkan unsur kehidupan jismani. Itu sebenarnya tengah kena azab. Unsur rohani mereka tak perasan, dalam lain. Itu azab besar. Habis.
Dan pada hari pada hari azab itu menyerubungi mereka dari sebelah atas mereka, sebelah bawah kaki, atas kaki. Malaikat melakukan doa kepada kepala mereka, rasalah kamu balasan apa yang kamu telah kerjakan. Atau habis tu macam dia menghaung dan tak ada makna lagi dah. Atau benda anak penak, yaumala yang fa'u malun wala banun illa man atallaha bil qalbin salim. Pada hari tak berguna lagi atau benda anak penak melainkan orang yang datang menghadap Tuhan dengan hati yang sejahtera, mana hati yang atas dunia tidak ditawan oleh makhluk, dia bebas dia dengan Tuhan dia. Kemudian tafsir dia, Allah SWT berfirman tentang kebodohan orang-orang musyrikin, sebab dia makin masyarakat jahiliyah, jahil ke mana bodoh. Ya, tu. Jangan kena kejahilan. Jahiliyah digunakan dia nisbah, mana dibangsakan kepada kejahilan, dan tidak ada kejahilan paling bahaya ialah kejahilan masalah ketuhanan dengan Tuhan, tak kenal Tuhan. Jadi dia menyungutukan syirik berlaku. Yang meminta agar azab Allah Ta'ala segera ditimpakan kata mereka. Padahal kalau tidak kerana Allah Ta'ala telah menetapkan takdir bahawa azabnya ditunda pelaksanaannya sampai ke hari kiamat, nasib mereka akan ditimpa azab itu segera. Kes Tuhan bayar orang, ya, menurut permintaan mereka, dan secara tiba-tiba tanpa mereka menyadari. Dan Allah SWT bahwasanya neraka Jahannam itu benar-benar akan meliputi orang-orang kafir pada hari azab yang menutup mereka, ya, maknanya dari atas dan dari bawah kaki mereka. Pada panas tu kau tutup habis dah ni, dah masuk habis tu tuan tutup habis, pum. Sebab kaedah kalau nak masak cepat, kita buat sup tutup ni. Ya, ada orang pakai kaedah ni. Ada yang masuk Panadol, ada yang masuk garpu, ada, ya. Di satu kaedah benar ni, cara ni kan, ya. Nak tahu panas tak panas bakaran, bila kita bakar bawah, kita tutup rapat, cepat je masak, ya. Ni kita buka uap atas kan, jadi keluar panas juga, tapi tak tutup je. Jadi kalau panas-panas menggelegak tu kan, buangkan api di kepadam, tutup rapat, kejap jemput. Itu cara maknanya Tuhan mengazab. Maknanya kalau begitu cara tutup tu memang cukup panas dan memang hancur lebur, tapi tak mati. Tuhan salah dia. Tuhan sengaja nak azab. Kullama nadilat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Dia kali hancur kulit mereka di baham neraka, Tuhan ganti kulit lain, tak mati, melaung situ lah. Allah. Itu di antara azab besar. Dan disebut dalam surah Az-Zumar, lahum min fawqihim zulal, ya, lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Bagi mereka yang kafir itu disediakan lapisan-lapisan api, masya-Allah. Ya, api itu menyerkup mereka tadi daripada atas fawq, daripada mereka, dan lapisan pada taht di bawah daripada api. Mana betul-betul dibakar. Ya, kita atas dunia pun ada jenis kuih bakar ni. Bahawa api atas api ni, ada api dunia sikit. Ini dahsyat neraka punya pukulan. Kemudian Allah SWT berfirman kepada mereka saat mereka bergelimpangan di dalam neraka Jahannam. Ya, sebagai satu maknanya jerkahan menambah kesiksaan. Zuku, rasa oleh kamu. Rasa Tuhan kata. Pembalasan daripada apa yang telah dahulu kamu kerjakan di dunia. Dulu benda ni yang kamu cari, Tuhan kata. Benda ni yang kamu berteri-teri, yang kamu nak ambil ni. Itu azab dahsyat yang telah diberikan peringatan oleh para rasul yang diutus, tapi mereka berdegil. Ya, oleh kerana itu terima, Tuhan kata. Allah. Kemudian qala ta'ala yauma yud'auna ila nari jahannam da'a ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa min nafsi wa muslimna fi ma zakarna fa inna khairal qur'an rabbana atina wa ighfir lana wa alhamdulillah. Ya Rabb.